Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Prof. Dr. Muhammad Noor bin Mamat. Saya Muhammad Arif bin Azhar. Nombor kad pelajar 2018868528 pada hari ini akan membentangkan mini kajian yang telah dijalankan oleh kumpulan kami. Mini kajian yang kami jalankan ini adalah bertajuk persepsi masyarakat bukan Melayu terhadap 5 elemen tradisi dalam perlembagaan Malaysia. Sebelum saya mulakan dengan lebih lanjut, saya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang lain, iaitu Jasmalina binti Johari, nombor pelajar 2019938741, dan Nur Atira binti Abbas, nombor pelajar 2018423948. Hari ini kami akan membentangkan hasil mini kajian kami yang telah kami lakukan pada bulan Mac yang lepas. Sebelum saya pergi dengan lebih jauh, ingin saya ceritakan mengenai latar belakang mini kajian ini. Umum mengetahui bahawa negara Malaysia telah pun mencapai kemerdekaannya sejak 64 tahun yang lalu. Kemerdekaan Malaysia ini merupakan hasil gabungan daripada elemen-elemen dan tradisi yang telah wujud sejak ratusan tahun dahulu dan seterusnya berbentuk perlembagaan Malaysia. Elemen tradisi yang terdapat di dalam perlembagaan Malaysia adalah sangat penting dalam memastikan keharmonian dan perpaduan yang kukuh di dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Antara elemen tradisi utama yang terdapat di dalam perlembagaan Malaysia ialah pemerintahan beraja, agama Islam sebagai agama rasmi, hak istimewa orang Melayu dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Elemen tradisi ini berperanan dalam memelihara dan mengekalkan keharmonian sistem politik negara di samping menjadi tunjang pentadbiran negara Malaysia. Seterusnya kita pergi ke penyataan masalah dan permasalahan kajian bagi mini kajian ini. Tahap penghayatan dan kefahaman yang rendah tentang elemen tradisi di dalam perlembagaan daripada masyarakat bukan Melayu merupakan permasalahan kajian di dalam mini kajian ini. Masyarakat bukan Melayu tidak mendalami sepenuhnya akan kewujudan elemen tradisi yang terdapat di dalam perlembagaan Malaysia. Sebagai contoh, isu elemen tradisi hak istimewa orang Melayu yang termaktub di dalam perlembagaan Malaysia sering kali kita lihat dimainkan oleh masyarakat bukan Melayu. Seterusnya, bagi objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti persepsi masyarakat bukan Melayu terhadap 5 elemen tradisi yang terkandung di dalam perlembagaan Malaysia. 5 elemen tradisi tersebut ialah pemerintahan beraja, agama Islam sebagai agama rasmi, hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan tanah rizab Melayu. Samping itu juga, objektif mini kajian ini juga bertujuan untuk mendalami sejauh mana kefahaman masyarakat bukan Melayu terhadap elemen tradisi yang terdapat di dalam perlembagaan Malaysia. Antara soalan-soalan yang diutarakan terhadap masyarakat bukan Melayu ialah definisi perlembagaan Malaysia, perkara-perkara yang terkandung di dalam perlembagaan Malaysia, elemen tradisi yang terkandung dalam perlembagaan Malaysia dan persepsi terhadap elemen tradisi. Seterusnya kita pergi ke kepentingan kajian. Mini kajian yang dijalankan ini memberi impak yang besar terhadap penerimaan tentang masyarakat bukan Melayu tentang elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan Malaysia. Mini kajian ini bertujuan untuk mendidik dan juga memupuk masyarakat bukan Melayu untuk bersikap lebih terbuka dalam menerima elemen-elemen tradisi. Dengan pemahaman dan juga pengetahuan terhadap kepentingan elemen-elemen tradisi ini, ia dapat membantu negara dalam melahirkan keharmonian sesama kaum yang terdapat di dalam negara ini. Baik, terima kasih atas penerangan Muhammad Arif tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmalina binti Johari dan saya akan menerangkan serba sedikit mengenai kajian literatur yang dijalankan untuk mini kajian kami. Kajian ini adalah berkaitan keistimewaan orang Melayu yang terdapat dalam elemen tradisi perlembagaan itu sendiri. Sebagai contoh, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, agama Islam sebagai agama rasmi, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, serta pemerintahan beraja telah pun disentuh oleh beberapa orang penyelidik. Antaranya, ada yang berpendapat bahawa orang Melayu telah bersetuju akan perkara ini kerana ingin meningkatkan taraf hidup mereka
berbanding bangsa lain. Manakala orang bukan Melayu memberikan pandangan yang berbeza, di mana ada di antara mereka yang bersikap sederhana kerana mereka merasakan orang Melayu wajar diberikan keistimewaan sehingga mereka dapat bertanding tanpa bantuan mana-mana pihak. Dan ada juga dalam kalangan orang bukan Melayu yang berpendapat bahawa mereka menolak segala idea mengenai hak istimewa orang Melayu kerana bertentangan dengan prinsip demokrasi. Para penyelidik menyatakan bahawa pemimpin kaum bukan Bumiputra telah bersetuju terhadap peruntukan ini kerana menganggap ianya sebagai balasan untuk pemberian syarat kewarganegaraan yang telah diberi kelonggaran serta syarat-syarat berikut telah membenarkan mereka menjadi warga negara hanya dengan sebatang pen sahaja. Ianya jelas menunjukkan bahawa kajian yang dijalankan ini memberi impak yang besar terhadap penerimaan mereka tentang elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan Malaysia yang bertujuan untuk mendidik serta membantu masyarakat bukan Melayu untuk bersikap lebih terbuka dalam menerima elemen-elemen tradisi ini. Selain itu, kita perlu menghormati hak dan kepentingan kaum lain di Malaysia seperti yang tertulis di dalam perlembagaan. Ianya amat dititik beratkan bagi mengelakkan wujudnya sebarang perbalahan dalam kalangan masyarakat. Terima kasih Jasmalina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atira binti Abbas. Saya akan menerangkan tentang metodologi dan analisa dapatan dan perbincangan. Untuk reka bentuk kajian, kumpulan kami menggunakan kajian tinjauan sebagai pendekatan dan kaedah kuantitatif berikutan daripada instrumen untuk memperolehi dan mengumpul data kajian iaitu Google Form. Seterusnya, lokasi penyelidikan dijalankan sekitar Ipoh, Perak dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kami memilih lokasi ini kerana statistik penduduk bukan Melayu amat sesuai kajian dijalankan. Kumpulan kami juga menggunakan persempelan berkelompok sebagai sampel kajian. Seramai 100 orang masyarakat bukan Melayu dijadikan responden dalam kajian ini. 50 orang sebagai sampel kajian bagi populasi di Ipoh Perak, manakala 50 orang lagi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Data primer digunakan sebagai pengumpulan data dan teknik penganalisaan data telah digunakan bagi menganalisis data yang telah dikumpul. Analisa dapatan dan perbincangan. Latar belakang responden terbahagi kepada 3 kategori iaitu jantina, umur dan tahap pendidikan. Jantina, responden menunjukkan sebanyak 47% adalah lelaki dan 53% lagi adalah responden perempuan. Umur responden pula dikategorikan kepada 4 golongan iaitu golongan pertama merupakan mereka yang berumur dalam lingkungan 15 hingga 20 tahun di mana terdiri daripada golongan belia dan masih bersekolah sebanyak 21%, diikuti oleh golongan kedua yang berumur dalam lingkungan 21 hingga 30 tahun iaitu mereka yang masih menuntut di universiti, yang baru sahaja menamatkan pengajian dan mempunyai kerjaya sebanyak 38%, manakala golongan ketiga dalam lingkungan 31 hingga 40 tahun sebanyak 29% merupakan golongan yang sudah stabil dalam kerjaya mereka, dan terakhir ialah golongan dalam lingkungan 41 hingga 50 tahun sebanyak 12% yang mempunyai kerjaya dan tidak lagi bekerja. Untuk tahap pendidikan responden, kebanyakan responden hanya menerima tahap pendidikan sekolah menengah yang mana bilangannya sebanyak 67%. Seterusnya dari tahap pendidikan ijazah sarjana sebanyak 16%, manakala tahap pendidikan diploma sebanyak 14% dan pendidikan ijazah kedoktoran hanya sebanyak 3%. Seterusnya, pemahaman tentang 5 elemen tradisi dalam perlembagaan. Sebanyak 25% setuju, manakala 53% tidak pasti tentang 5 elemen tradisi dalam perlembagaan
dan sebanyak 22% kurang setuju. Penerimaan tentang elemen-elemen tradisi dalam kehidupan. Masyarakat bukan Melayu setuju terhadap penerimaan tentang elemen-elemen tradisi dalam kehidupan sebanyak 85%, manakala sebanyak 10% tidak pasti, dan diikuti sebanyak 5% kurang setuju untuk menerima elemen-elemen tradisi dalam kehidupan mereka. Tahap penerimaan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Sebanyak 56% setuju bahawa orang Melayu dan Bumiputera layak untuk mendapat kedudukan istimewa, 21% tidak pasti dan sebanyak 23% kurang setuju. Tahap penerimaan pemerintahan beraja. Rata-rata responden bersetuju dengan pemerintahan beraja sebanyak 47%, diikuti sebanyak 38% tidak pasti dan 15% kurang setuju. Rumusan dan cadangan. Berdasarkan kajian menunjukkan bahawa tahap kefahaman dan penerimaan masyarakat bukan Melayu terhadap 5 elemen tradisi dalam perlembagaan berada di tahap sederhana. Anggapan umum yang mengatakan tahap kefahaman dan penerimaan masyarakat bukan Melayu terhadap elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan adalah rendah dan ianya tidak benar apabila hasil kajian berada di tahap sederhana. Dapatan hasil kajian juga, kumpulan kami bercadang adalah sewajarnya pendidikan yang mendalam diberikan kepada anak-anak mengenai etnik, kaum, bangsa dan agama sama ada di sekolah rendah maupun di sekolah menengah, supaya generasi seterusnya faham bahawa elemen tradisi ini perlu ada untuk membentuk sesebuah negara. Sekian, terima kasih.